Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di surau An-Nur KKKA Jalan Cochrane. Alhamdulillah, syukur kita mengalu-alukan Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Joel. Kita juga mengalu-alukan yang berbahagia Encik Kamal bin Harun, Pengerusi Persatuan Penduduk, dan Tuan Imam Muhammad Salihin bin Osman Jalaluddin bersama dengan Tuan Bilal, Encik Razi, dan kami juga bersama-sama dengan pengurus KLFM yang berusaha, Encik Syahizam bin Said ada bersama-sama dengan kami ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua ahli qaryah, jemaah di surau An-Nur KKKA Jalan Cochrane ini kerana memberikan ruang untuk rakaman Az-Zikra KLFM. Jadi tanpa melengahkan waktu, sama-sama kita ikuti ceramah oleh Ustaz Muhadir Haji Joel Az-Zikra khas KLFM yang berjudul Korban untuk Akhirat. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركة وسلم. Hadirin, hadirat, jemaah surau An-Nur yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sidang pendengar rancangan Az-Zikra di Radio KLFM yang budiman, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selesai mendirikan solat maghrib dan menunggu solat Isya. Menunggu satu solat selepas satu solat yang lain, kata para salafus salih, itu insya-Allah mendapat satu pahala solat sempurna. Begitulah kelebihan orang yang ada di tempat duduknya, di tempat dia solat, selepas dia solat menunggu solat yang lain. Kerana yang ditunaikan itu sangat mulia solat, dan yang ditunggu itu sangat mulia solat. Menunggunya di tempat yang mulia, masjid ataupun surau, dan diisi dengan program-program yang sangat baik. Kita berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang utama, bulan yang besar, yang agung. Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitabnya At-Tafsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, menyebutkan bahawa para ulama mengatakan melakukan ibadah dan hasanat kebaikan di 4 bulan yang besar ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu besar ganjaran pahalanya. Tetapi harus kita ingat, melakukan maksiat dan kejahatan di dalam 4 bulan yang mulia ini juga besar dosa dan akibatnya. Kerana itu, kita berada di bulan Dzulqa'dah, berusaha untuk lakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah.
Kerana itu, malam ini kita akan bicarakan korban untuk akhirat. Korban dalam arti kata berkorban, iaitu kita menyembelih binatang-binatang tertentu pada hari-hari yang tertentu dengan niat-niat yang tertentu. Itulah ibadah korban yang kita lakukan pada bulan Dhul Hijjah nanti akan datang. Dan korban itulah juga yang akan kita bicarakan dalam tajuk besar korban untuk akhirat. Korban untuk akhirat itu bermaksud kita berjalan kepada akhirat. Tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Kerana lidu lil mauti wa banu lil kharabi liman nabnu wa nahnu ila turabi. Disebut oleh Syekh Khalil Mataran, hidup ini adalah untuk kematian. Kenapa kita membina yang pasti yang dibina itu akan runtuh? Bermakna, mahu tidak mahu, kita akan menuju akhirat. Itu adalah negeri yang kekal. Kehidupan kita di dunia ini menuju ke akhirat ada peringkatnya. Kita dahulu berada di alam arwah, alam roh sebelum kita hadir ke dunia ini. Kemudian kita berada di alam rahim, kandungan ibu. Seterusnya kita berada di alam dunia. Sekarang inilah tempat kita berada. Nanti mau tidak mau, tidak ada orang yang akan hidup selamanya, akan menempuh alam kematian, alam barzakh. Inilah yang disebut sebagai kiamat kecil. Kemudian selepas daripada alam barzakh, alam kubur, setiap manusia akan melalui satu lagi siri perjalanan hidup alam gaibnya. Itulah yang disebut sebagai hari kebangkitan, Yaumul Ba'ath. Kemudian diteruskan dengan semua akan berada di padang mahsyar untuk diadili. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya akan dihisab amalan itu dan diserahkan catatan suratan amal masing-masing. Seterusnya akan ada satu peristiwa yang namanya mizan, iaitu timbangan amal, dan selepas itu ada peristiwa titian sirat, dan selepas itu orang-orang yang beriman akan meminum air daripada telaga Kautsar ataupun Haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan tergolong di dalam orang yang akan meminumnya. Allahumma amin. Man syariba minhu lam yadhma abada. Sesiapa yang minum seteguk air pun daripada telaga ini tidak akan dahaga selama-lamanya. Kemudian barulah selepas itu sama ada menuju ke syurga, Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum, ataupun menuju ke neraka. Itu yang disebutkan sebagai akhirat. Mau tak mahu nanti kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan itu. Saya tidak detailkan kerana malam ini kita akan fokuskan tajuk berkorban untuk akhirat, iaitu kesanggupan menerima kepayahan, kesakitan, kekurangan, keletihan dan lain-lain di dunia. Itu maksudnya keluar daripada zon selesa. Kalau seseorang itu punya harta, dia sanggup berkorban untuk kurang hartanya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mungkin dengan jalan sedekah, mungkin jalan infak, jalan berkorban yang akan kita sebutkan, jalan tabarru' dan sebagainya. Begitu juga orang yang hidup dengan selesa tetapi berkorban untuk sedikit payah dalam urusan-urusan ibadah ataupun urusan yang lain. Itu dilakukan di dunia. Tujuannya apa? Untuk mendapat kebaikan, kebahagiaan, keselamatan di mana? Di akhirat. Di akhirat itu di mana? Yaitu selepas kematian. Benar yang katanya peristiwa kebangkitan itu akhirat. Naam. Tapi itu akhirat besar. Di dunia ini pun
sudah orang itu mengalami akhirat, tapi akhirat kecil. Tapi yang merasainya dia, maksudnya orang yang meninggal dunia. Sebab itu, silakan untuk kita berbimbang-bimbang dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Ya. Tapi jangan kita lupa bahawa nanti kalau meninggal orang itu, itulah sebenarnya akhirat untuk dia. Tak dan dia tengok tanda-tanda besar kiamat. Sebab itu kita kena bijak. Kenapa? Bijak mengatur diri, bersedia dengan tanda-tanda hari kiamat, dengan Imam Mahdi, dengan turun Nabi Isa, sebelumnya dengan Dajjal dan seterusnya, ya. Tetapi jangan lupa ada satu kiamat yang ini kalau terjadi tidak mungkin lagi orang itu akan melihat tanda-tanda besar tadi. Itu namanya kematian. Kafa bil mauti dzikra. Cukuplah kematian itu sebagai satu peringatan yang besar untuk kamu. Sebab itu kita bicarakan tentang korban malam ini. Korban dalam arti kata berkorban, sembelih nanti pada 9 Zulhijjah, pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, naam itu juga berkorban. Tapi korban yang kita sebutkan malam ini lebih besar daripada itu lagi. Tapi bagaimana mungkin orang itu nak berkorban kalau dia tidak berjuang? Tidak mungkin orang itu berjuang kalau dia tidak sedar awareness akan besar ganjaran berjuang itu. Maka dia kena sedar dahulu. Bagaimana mungkin dia akan sedar kalau dia tidak ada ilmu? Maka tahniah pada KLFM yang buat program yang baik sebegini. Untuk apa? Untuk kita ada ilmu. Supaya dengan ilmu kita sedar, oh rupanya berkorban itu penting. Rupanya kesempatan berkorban dan melakukan ibadah di dunia, meninggal nanti tak ada dah solat, zakat, puasa, haji, korban. Kita sedar. Dan kita berjuang, maksud bila kita sudah sedar, lalu duit yang ada itu kita tak sayang, kita gunakan infak untuk kita berkorban nanti, menyembelih, bersedekah dan sebagainya. Itu berjuang, itu barulah namanya berkorban. Sebab itu tidak mungkin orang itu berkorban kalau dia tidak berjuang. Tidak mungkin dia berani berjuang kalau dia tidak sedar. Tidak mungkin dia sedar kalau dia tidak ada ilmu. Jadi majlis sebegini sangat bagus sekali. Baik, mari kita lihat bagaimana yang dikatakan korban dengan harta. Korban dengan harta, pertama sekali, sudah pasti suatu yang wajib memberi nafkah kepada isteri, kepada anak-anak, kepada keluarga. Siapa tidak sayang duit? Tapi kena berkorban. Sebab itu tuntutan agama, wajib kita bagi nafkah pada isteri, pada anak-anak, pada keluarga. Senang kita kalau duit digitnya itu bertambah dalam bank. Tapi ketika wajib untuk memberi nafkah anak dan isteri, kena berkorban. Kerana itu tuntutan agama. Yang kedua, berkorban dalam perkara zakat, itu kan wajib. Siapa yang ada harta perniagaan dengan zakat perniagaannya, dengan binatang-binatang, ternakan, demikian tumbuh-tumbuhan, tanaman, emas dan sebagainya. Demikian sedekah, ini memerlukan pengorbanan, bukan senang bersedekah ini. Sebab duit itu menjadi suatu cubaan kepada orang yang memilikinya. Sebab manusia suka kepada sesuatu yang menyenangkan. Dengan duit, ia menyenangkan. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Orang yang bersenang dengan takathur, memperbanyakkan, mengumpul harta. Walhal ini alhaakumut takathur, suatu kebinasaan untuk orang yang memperbanyakkan hartanya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu nanti akan sampai pada kubur. Bila dah sampai pada kubur, tidak berguna lagi harta, kekayaan, kemewahan. Pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
pada hari kiamat yang tidak berguna harta anak pinak, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Sebab itu, bersedekah, korbankan harta. Sebab itu infak. Sebab itu bertabarru'. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak pernah sedekah itu mengurangkan harta. Tidak pernah. Malah orang yang bersedekah semakin banyak hartanya. Bersedekah, saya selalu ulang dekat radio KLFM. Apa? Setiap pagi. Awal pagi bersedekah. Sedekah subuh. Kerana orang yang bersedekah subuh, hartanya jadi barakah. Sebab didoakan oleh malaikat. Malaikat ada dua akan mendoakan orang yang bersedekah di awal subuh dengan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan harta orang yang selalu bagi hartanya. Wa'ti mumsikan talafa. Dan binasakanlah harta orang yang menahan-nahan hartanya. Nah, selalu saya ulang dekat radio KLFM. Ini doa daripada malaikat. Rahsia untuk rezeki kita, barakah. Sedekah masuk dalam tabung. Kalau tak sampai ke surau masjid pun, buat tabung di rumah. Nah, sebab sedekah ketika itu didoakan malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, bagikanlah orang yang suka menderma itu suatu pergantian yang baik. Tapi jaga wa'ti mumsikan talafa. Dan Allah, bagikanlah orang yang suka menahan hartanya itu suatu kebinasaan. Seterusnya, harta kita berkorban untuk ibadah korban. Nanti kita akan bicarakan sekejap lagi. Haji dan umrah, kan kita akan memasuki bulan haji, melakukan ibadah haji dan manasiknya, demikian juga umrah. Dan menggunakan harta untuk berkorban, kegunaan masjid untuk amal bakti dalam perkara kemasyarakatan, juga orang yang terlibat dalam NGO dan sebagainya. Terus, korban ini, kalau dalam bulan Zulhijjah selalu dibicarakan tentang sejarah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika pensyariatan kahwin ketika itu, boleh kahwin adik-beradik. Qabil ada adik namanya Iqlima, sangat cantik. Habil ada adik perempuan namanya Labida. Syariat ketika itu boleh kahwin tapi bersilang. Iqlima ini sangat cantik, mewarisi kecantikan ibunya Sayyidatina Hawa. Labida bukan tidak cantik, cantik juga. Tapi bandingkan dengan Iqlima lebih cantik. Tapi syariat ketika itu kahwin bersilang diizinkan. Qabil berkahwin dengan Labida, Habil berkahwin dengan Iqlima. Jadi Qabil tak puas hati sebab dapat adik yang kurang cantik. Lalu akhirnya berlaku pembunuhan, dan pembunuhan yang pertama sekali berlaku di muka bumi adalah ketika Qabil membunuh Habil. Kerana itu, korban yang diterima oleh Allah adalah korban yang dilakukan oleh Habil. Tidak terlepas, ketika kita membicarakan tentang korban, akan membicarakan tentang dua orang Nabi yang sangat mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Al-Quran merangkamkan Nabi Ibrahim itu Masya Allah, sabar sekali menunggu kehadiran Nabi Ismail alaihissalam. Ada riwayat menyebutkan umur baginda 82 tahun baru dapat anak Nabi Ismail. Qala Rabbi minas salihin. Selalu baginda berdoa, ya Allah, kurniakan aku anak-anak yang saleh. Allah kurniakan. Dapat anak Nabi Ismail ketika berumur 82 tahun. Dan masih dahagakan kasih sayang ketika sampai umur yang boleh menolong ayahandanya untuk melakukan sesuatu. Ternyata Allah mimpikan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam 3 malam berturut-turut. Pada hari yang ke-7, malam yang ke-8, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih
anaknya Nabi Ismail putus kepala dalam mimpi. Pagi esok 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim merenung-renung, memerhati, melihat-lihat. Sebab itu hari yang ke-8 disebut hari Tarwiyah. Sebab itu hari merenung-renung, melihat-lihat. Malam yang kedua, hari yang ke-8, malam yang ke-9. Mimpi yang sama, menyembelih yang sama, putus kepala yang sama. Esok paginya Nabi Ibrahim tahu, sudah 2 kali mimpi. Lalu beliau mengatakan, araftu hadza min rabbi. Aku tahu ini datang daripada Tuhanku. Sebab itu hari ke-9 namanya hari Arafah. Hari yang ke-10 dibawa Nabi Ismail pergi ke Mina lalu disembelih. Sebab itu hari itu namanya Yaumun Nahar, hari menyembelih. Begitu yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin, siapa yang nak melakukan ibadah korban pada tahun ini, sangat dianjurkan. Orang yang nak berkorban, pastikan jangan memotong kuku ataupun rambut. Bermula daripada 1 Zulhijjah sampai binatang korbannya disembelihkan. Itu juga berkorban. Biasa kita potong kuku setiap Khamis ataupun hari Jumaat. Tapi sabar dalam masa 10 hari. Bulu-bulu yang ada di muka, janggut, misai, rambut, demikian semua bulu-buluan yang lain. Bukan senang untuk kita rasa selesa dengan panjangnya kuku dan janggut dan rambut selama 10 hari. Itu juga namanya berkorban. Karena itu kita kena sacrifice. Seterusnya, berkorban, membaca Al-Quran, wirid, hizib, aurat, ratib, bacaan, salawat, zikir. Ini bukan senang. Ini bukan senang. Nah, tuan-tuan tahu ada buku-buku amalan. Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki, beliau punya kitab Khulasah min Syawariqil Anwar. Al-Habib Umar ibn Muhammad ibn Hafidh punya kitab Al-Khulasah Al-Madadin Nabawi. Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadiwi Al-Maliki punya kitab amalan bekal akhirat. Syekhuna Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari punya kitab Al-Awrat Az-Zainiyah Al-Makkiyah. Demikian kitab-kitab yang lain. Maaf, kalau kita baca Facebook, kita baca buku komik ataupun majalah ataupun surat khabar, mungkin berjam-jam. Tapi kalau baca Al-Quran, baru 2 muka surat, 10 kali menguap. Nah, lemahnya kita, korban. Setiap malam, jangan lupa baca surah Al-Mulk. Itu menjadi peguam bela untuknya di dalam kubur nanti. Dalam solat, kalau imam baca panjang, batuk-batuk makmum di belakang. Tapi kalau baca pendek, itu bagus. Walhal, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida 3 khalifatin idhamin siman. Nabi tanya dengan para sahabat, mau tak kamu balik ke rumah, lalu kamu jumpa 3 ekor unta yang gemuk dengan yang bunting, bermakna 6 ekor termasuk dalam perut. Unta disebut begitu kerana harta yang paling berharga ketika itu adalah unta. Kalau zaman sekarang ni mungkin kereta. Kereta apa? Kereta apa Ustaz? Ferrari. Kereta Mercedes kah? Mau tak? Balik kat rumah tengok 3 biji kereta ada depan rumah. Sahabat kata, "Naam, kami mau." Siapa tak mau ya Rasulullah? Tuan-tuan dengar nah. Kata Nabi SAW, "Fa 3 ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatih khairun lahu min 3 khalifatin idhamin simanin." 3 ayat yang dibaca oleh kamu dalam solatmu itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang gemuk dengan yang bunting. Maksudnya 6 ekor. Tak ada orang baca solat 3 ayat, tak ada. Paling-paling berapa? 7 ayat sebab surah Al-Fatihah. Kalau 7 ayat bermakna itu lebih baik daripada 7 ekor unta yang gemuk dengan yang bunting. Ini hadis sahih rawahul Bukhari. Kalau tidak rawahul Muslim, antara dua itu saya lupa sekarang. Karena itu membaca Al-Quran jangan berhenti. Keselesaan kita berkorban iaitu dengan ibadah
manasik haji dan umrah terutama sekali. Kita biasa duduk dengan aircon di rumah, dengan segalanya tersedia, tapi ketika di musim haji, bagi orang yang biasa-biasalah maksud saya, hotel yang sederhana, tempat yang agak biasa, dengan tandasnya berebut kita nak gunakan, cuaca yang sangat panas, itu pengorbanan. Bukan senang tu. Itu juga perlukan pengorbanan dalam kehidupan. Kalau tidak berkorban, tidak mungkin. Orang yang boleh berkorban, orang yang tahu fadilat mengerjakan haji bersusah payah sebegini. Nah, kita berkorban dari segi tenaga. Pertama, mengajar. Bukan senang mengajar ni. Terutama sekali mengajar agama macam ni bukan senang. Ni lebih ramai ni, lebih pandai daripada saya ni. Yang dengar radio ni lebih halim daripada saya. Kalau saya tak study dulu apa yang saya cakap ini, orang boleh tahu mana salahnya tu. Terutama sekali kalau baca ayat Al-Quran, baca hadis, kalau tidak benar, tidak memahami bahasa Arab. Sebab itu, mengajar. Datang daripada tempat yang jauh, traffic jam lagi, anak isteri di rumah, yang dahagakan kasih sayang ayah. Tapi keluar mengajar, itu adalah satu pengorbanan. Demikian berdakwah para karkun kita dalam jamaah tabligh, itu tinggalkan anak isteri 3 hari, ada yang 7 hari seminggu, ada yang 40 hari, ada yang 4 bulan. Saya pernah merasa, sebab itu saya tahu. Man lam yadhuq lam yadri. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Sebab itu, kita bersyukur dengan adanya dakwah tabligh. Siapa yang sanggup masuk ke ceruk-ceruk kampung pedalaman, meninggalkan anak dan isteri, meninggalkan kemewahan, siapa yang sanggup? Mereka lah. Karena itu, kalau mereka datang di rumah, di surau masjid tuan-tuan, Al-Fadhil Ustaz, kita raikan mereka. Bukan senang berdakwah, tapi berdakwah yang pelbagai. Kalau mereka dengan cara demikian, kalau asatidah, cara yang lain, pensyarah di universiti, bagi lain juga, demikian di pondok, pesantren dan sebagainya. Bekerja untuk diri dan keluarga, ini kru-kru KLFM bukan senang. Nak datang ke sini tadi jam. Kami keluar tadi awal sekali, kerana takut berjumpa dengan jam. Malam pula sebegini. Balik nanti belum tentu. Jangan-jangan anak menunggu tadi, keletihan, tidur. Esok tak ada jumpa anak lagi sebab before subuh dah keluar kerja, masuk konti. Sebab exhausted. Sebab banyak kenderaan. Itu pengorbanan. Sebab itu tuan-tuan yang pergi keluar mencari rezeki yang halal, itu pengorbanan. Khidmat untuk rakyat tidak dilupakan, untuk YB, untuk wakil rakyat yang ikhlas. Ini pahalanya sangat besar di sisi Allah. Amal bakti untuk masjid, surau, badan kebajikan, NGO. Yang jadi pengurusi masjid saya tahu bukan senang. Jadi tuan imam, jadi tuan Bilal, bukan senang tu. Itu pengorbanan. Di ketika orang lain duduk senang di rumah, tuan-tuan datang kat sini buat persiapan untuk rakaman malam ini. Ini kan satu pengorbanan. Mudah-mudahan Allah ganjari. Seterusnya, khidmat pada ayah ibu, terutama sekali yang mungkin Allah uji tuan-tuan dengan ayah ibu yang paralyzed. Adik-adik, jangan lupa dengan jasa ayah ibu. Doa kepada ayah ibu paling kurang sekali lepas solat. Ketika Allah menyebutkan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalaulah orang itu setiap lepas solat dia berdoa untuk kedua orang tuanya, la kafa, maka itu sudah dianggap berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Anishkurli, kata Allah dalam surah Al-Luqman, hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Tanda bersyukur salah satunya solat. Solat 5 waktu sehari semalam. Oleh itu, siapa yang mendoakan untuk kedua orang ayahnya paling kurang sekali lepas solat waktu, 5 kali, 5 waktu, 5 kali, itu sudah dianggap berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian para guru, orang-orang tua yang bukan mungkin
bukan kedua orang tua kita juga dianggap sudah berkhidmat kepada mereka. Kasih sayang. Pertama, Nabi Ibrahim, sebahagian ulama mengatakan, baginda menyembelih Nabi Ismail dikatakan qil, bahawa beliau sangat kasih sayang kepada Nabi Ismail alaihissalam. Allah suruh berkorban. Hendaklah kasih kepadaku lebih daripada kasih kepada anakmu. Sehingga diperintahkan untuk menyembelih. Siapa sanggup sembelih anak sendiri? Kalau 100 ekor kambing sanggup kita sembelih daripada menyembelih anak sendiri. Ini sembelih betul-betul, bukan acah-acah. Parang betul-betul, sembelih betul-betul, tekan betul-betul. Tak putus, barulah Allah akui, ya Ibrahim laqad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan akan janjimu. Tinggalkan keluarga untuk berdakwah siapa sahaja. Karkun-karkun, pendakwah-pendakwah, meninggalkan keluarga masing-masing. Karena itu satu pengorbanan. Kalau jauh, jauhlah. Kalau dekat, ya dekatlah. Itu bukan senang. Yang terakhir, berkorban nyawa. Jihad fi sabilillah. Ini bukan senang untuk kita bicarakan. Berjihad melawan kufar. Itu ada prasyarat yang tertentu. Karena itu, jangan kita tersilap faham dalam konsep jihad. Tetapi jangan meremehkan orang yang berjihad. Jihad itu satu pengorbanan yang kemuncak. Kita kalau habis duit, okey lagi. Kalau letih, habis tenaga, okey lagi. Kalau perlu diserahkan tanah untuk infak, sedekah, wakaf, boleh lagi. Tapi kalau nyawa, itu bukan senang. Sebab berkorban nyawa bermaksud mati. Siapa suka dengan kematian? Sebab kita nak hidup panjang supaya kita dapat buat amal. Tapi kalau sudah meninggal, itu terputus amalannya. Sebab itu kalau disuruh pilih, nak hidup panjang lagi ke nak meninggal esok? Rasa-rasanya payah. Kita nak tahu dan orang dapat meninggalkan esok. Hadirin, demikian rangkuman untuk berkorban, untuk akhirat. Maksud, kita akan menuju akhirat. Biar ada persiapan, biar ada yang menunggu kita di akhirat. Keredaan, ganjaran, syurga daripada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, sekarang di dunia kita berkorban, gunakan amal, gunakan masa untuk beramal, gunakan duit untuk menginfak, gunakan apa sahaja yang boleh memberi kebaikan pada kita selepas kita kematian dan seterusnya pada alam akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afwu minkum.